malam, tuan-tuan. Akhir-akhir zaman ini ada satu amalan yang saya nak bagi kat tuan-tuan. Bila tanah pasir yang tandas itu telah mula ditumbuhi rumput, maknanya dah nak dekat. Dah nak dekat zaman yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashab Rasul. Saya teringat kata Syekh dia. Teringat kata Syekh saya, bila kamu sempat pada zaman itu, muncul saja tanda itu, kamu perkuatkan diri kamu, dia kata, dengan 4 zikir ini, janganlah kamu tinggalkan. Syekh saya pesan lama lah. Masa Syekh saya pesan dulu, saya ingat saya tak dah nak jumpa zaman ni. Padang pasir akan tumbuh rumput yang hijau. Syekh saya pesan. Saya ingat, aku tak dah nak, aku mati dulu. Rupanya saya hidup zaman tu. Kita duk hidup zaman tu. Zaman tu lah dia cerita masa tu. Kita pun tak teringat lah kita akan hidup. Masa tu dia kata, orang alim akan jahat, orang mengaji pun jahat. Hang nak jumpa orang baik masa tu susah. Dia kata, dia cerita masa tu, guru saya masa tu umur ada 90. Dia tengok saya pun, mata dia, bulu mata atas ni tentang panjang. Cerita pun tengok ni. Lenggok kepala. Antara murid yang dia ingat tu saya lah. Sebab saya pergi mengaji dulu, bawa anak 3 orang. Nama saya tu Nizam, dia panggil Nizam. Nizam masa tu ada 3 orang. Tapi Nizam yang ada anak saya seorang. Dia tanya, hang lah, lebih cakap Arab lah, tak cakap Kedah. Hang Nizam yang ada anak kan? Saya kata, ya, saya. Tengok, dia hatam Quran sehari sekali. Antara amalan yang saya tahulah selain pada Al-Quran, iaitu dia beramal dengan segala wirid Lam'atul Aurat. Kitab Lam'atul Aurat itu Syekh Al-Qutan dia amalkan setiap hari, tuan-tuan. Termasuklah selawat 149 yang ada dalam kitab Lam'atul Aurat itu. Insya-Allah hebat mereka ni. Suatu dia meninggal dunia. Masa tu saya di Batu Pahat, ada kuliah di Batu Pahat. Itulah dia kata hubungan murid dengan guru ni, tuan-tuan. Selepas sembahyang subuh, tuan-tuan, saya bukalah tingkap hotel. Jadi bila buka tingkap hotel tu, saya bercakap dengan sahabat saya. Dia kata, cuba tengok bandar Batu Pahat ni. Saya kata macam Mekah lah. Mekah kan, bila subuh tu kan banyak lampu bangunan tu, lampu bila ada nak syuruk tu tak kira berapa padam kan. Saya duduk perhati kan. Saya kata macam Mekah kata. Tapi hati saya sedih masa tu. Sedih ya. Hati duduk sedih tu. Lalu tengah duduk, saya dapat telefon daripada Makkatul Mukarramah. Dari Makkatul Mukarramah, sahabat saya masih lagi mengaji, masih ada lagi di sana. Telefon saya, dia kata, Ustaz, sebab kawan-kawan saya panggil saya Ustaz masa saya mengaji, saya pun tak tahu pasal apa. Aku budak yang paling bodoh sekali masa tu. Semua orang sana dia panggil aku Ustaz. Aku iya, alhamdulillah jadi Ustaz sungguh. Dia telefon,
Dia kata syekh tak ada. Bila cakap syekh tak ada, tuan-tuan, saya yang duduk tepi tingkap terus duduk. Ayat mata saya tak berhenti, sehinggalah program tengah hari itu saya tak boleh mengajak. Saya mengajak 5 minit dah. Pada antara syekh saya yang paling rapat dengan saya ada 3 orang. Apa yang terjadi kat dia, tuan-tuan? Seminggu sebelum dia meninggal dunia, dia beritahu dengan guru saya yang kedua, guru tasawuf saya. Meninggal ni guru tafsir dengan guru hadis. Tapi saya tak pandai, dia pandai. Jadi dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Dia kata, ya Ahmad, dia kata, aku telah diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari sekian, pada hari sekian. Bila Syekh Ahmad ni, Syekh Hussein ini, dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni menangis tak? Menangis dah. Dia tahu dah bahawa guru saya ni nak pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat lepas sembahyang subuh dia rebah. Begitu juga yang terjadi pada syekh saya yang kedua, rebah juga pada malam Jumaat. Kadang-kadang kematian ini yang kita rindukan. Macam mana Allah boleh bagi kat mereka? Kita tahu dah. Rupanya Allah bagi dekat mereka ni sebab mereka hampir dengan Allah. Allah sayang dekat orang yang sayang dengan Allah. Mereka tak jauh dengan Allah. Mereka hampir dengan Allah. Dekat dengan Allah. Lepas itu saya teringat pesan dia. Bila sampai saat itu dia kata, jangan kau tinggalkan 4 wirid ni. Yang pertama itu wirid Allahu, ataupun dia kata paling kata, bagusnya hang gunakanlah harfun nida, iaitu dengan ya Allah. Tapi kalau hang nak panggil Allah saja pun boleh. Bacalah banyak-banyak kata, malam-malam ke siang-siang. Tapi yang saya dok buat, dok baca sehari 100. Kita ni bukan makam orang hebat, 100 sudahlah. Jadi 1000 kita lelah. Rasa penat sangat. Jadi tuan-tuan, duk saja habiskanlah zaman-zaman hampirnya nak kiamat ini. Mudah-mudahan kita terlepas daripada fitnah. Balas hari-hari. Walaupun kita tahu wirid Imam Ghazali hari Jumaat ya Allah, tapi dah nak hampir dah, dah dekat dah. Kita takut kita tak dan. Baca ya Allah, 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 ya Allah. Kedua, tuan-tuan, baca ya Hayyu ya Qayyum 100. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Ketiga, tentang baca ya Qahar 100. Ya Qahar, 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 ya Qahar. Tuan-tuan, yang keempat tentang baca zikir ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Tuan-tuan baca 100. Mudah-mudahan iman kita makin kuat dengan Allah. Allah jaga kita daripada segala fitnah hidup mati, fitnah Dajjal. Kita pun tak tahu Dajjal keluar bila. Tapi
Orang yang berakal, dia akan bersiap sedia untuk menghadapi fitnah itu. Tuan tak ada nak buat malam, buat siang, tuan buat malam. Buat malam. Malam kita bangun. Tapi tuan-tuan, bila kita seorang-seorang, saya sarankan gunalah suara yang paling lembut dengan Allah. Kalau seorang-seorang, tuan-tuan seorang-seorang, tuan-tuan guna suara tuan-tuan paling lembut dengan Allah. Tuan-tuan ya tahu. Seorang-seorang, macam mana suara paling lembut? Tuan-tuan yang boleh ajar. Kan? Seolah-olah tuan-tuan sedang memanggil kekasih tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan sedang bercakap dengan orang yang paling tuan-tuan sayang. Kalau aku bertinggi suara ni, takut dia kecil hati. Takut dia tak gini. Tuan-tuan guna yang paling lembut sekali. Bangun tengah malam, tuan-tuan bermula. Ya Allah, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita panggil Allah. Kalau boleh lembut lagi, lembut lagi, tuan panggil Allah, panggil Allah. Dalam masa tuan panggil, tuan takkan sedar, air mata tuan akan turun sikit, 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 sikit. Tuan-tuan takkan perasan bila tuan-tuan panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu Allah menjawab panggilan tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa satu perasaan yang sangat dekat dengan Allah. Masa tuan-tuan panggil Ya Allah, tuan-tuan rasa sangat, rasa Allah duk jawab, Ya, hang panggil aku kah? Selembut-lembut suara tuan-tuan dengan Allah. Masa itulah terjalinnya hubungan seorang hamba dengan tuannya. Masa itulah kita dapat merasakan akan wajilat qulubuhum.
perasaan yang Allah datangkan kepada kita. Perasaan tu tuan-tuan, kalau kita nak bagi ke orang, tak boleh. Allah cuma bagi pada hamba-Nya yang Allah pilih. Baik itu kata pepatah Arab, manjada wajad. Siapa yang nak sungguh Allah bagi, siapa tak mau Allah tak bagi.